to be honest lah, memang saya tak, kerja ni memang susah dan saya takut sangat hari-hari ada kes baru yang lagi susah. Macam kes mangsa kanak-kanak yang paling muda, agaknya berapa umurnya dengan saya? 6 tahun? 8 bulan. 8 bulan? 8 bulan is my youngest case. Jadi, faham tak kalau saya tengok kes macam tu hari-hari? Anda tak faham macam mana saya rasa walaupun muka saya senyum tapi saya buat lawak bodoh hari-hari pun. Tapi dalam kepala saya tahu that bila dia dah terkena, dia tak sama tau. Budak tu tak sama. You jahitlah macam mana pun luka dia, you jahitlah macam mana pun parut dia, you bayarlah macam mana pun pergi terapis, tak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, para Garasians, para pembaca Garasi TV. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita naikkan poster, hari ini, malam ini, kita ada seorang tetamu khas, tetamu istimewa yang kita bawa. Kita nak menyelami suka duka perjalanan seorang insan yang terlibat dalam banyak menyelesaikan masalah-masalah terutama yang melibatkan kes-kes sumbang mahram dalam keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, the one and only Tuan Syed Azmi Al-Habsyi. Ya. Apa khabar? Baik. Terima kasih. Sihat tak? Sihat. Yang ni pertemuan yang dia tunggu 2 tahun lebih. Plan appointment 2 tahun lebih. Dahsyat. Baru dapat. Dahsyat. Bukan senang nak dapat Tuan Azmi. Saya mesej Tuan Azmi ni 2 tahun lepas, tuan-tuan. Masa tu yelah dia duk sibuk tu ni macam-macam. So dalam tempoh 2 tahun tu kita memahati saja, kita follow pergerakan ataupun aktiviti yang dijalankan. Kita dapati dalam 2 tahun tu penuh warna lah Tuan Syed. Macam-macam lah. Penuh warna. Kita naikkan poster pun macam-macam komen dah keluar. Tapi tuan-tuan dan perempuan, malam ini bukanlah orang kata nak glorify seperti Syed Azmi, bukan Bukan juga untuk untuk menidakkan apa yang telah dibuat, tapi penting kerana kita rasa, Garasi rasa kita bertanggungjawab untuk membawa tuan punya badan sendiri. Kerana selama ini mungkinlah kita hanya membaca komen-komen ataupun membaca komentar-komentar ataupun membaca reaksi daripada netizen di luar mengenai apa yang dilakukan oleh Tuan Syed. Tetapi kita rasa adalah lebih afdal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh 1 jam ni, saya harap tuan-tuan dapat relax, duduk di depan skrin, tuan-tuan dan puan-puan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Kita akan pergi banyak soalan yang kita rangka hari ini. Dan kita tak beritahu pun pada Tuan Syed apa soalan-soalannya. Tapi basically Tuan Syed, malam ini kita nak tahu sikit mengenai background Tuan Syed. Kerja-kerja yang Tuan Syed lakukan, termasuklah cabaran-cabaran. Cabaran-cabaran. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Untuk melibatkan diri dalam pertubuhan bukan kerajaan NGO ni bukan senang, apatah lagi apabila melibatkan masalah-masalah yang serius seperti masalah sumbang mahram, seks luar nikah, anak terbuang dan sebagainya. Bukan senang untuk handle benda ni. Jadi apabila Tuan Syed Azmi menghulurkan sumbangannya dalam bentuk fikiran dan juga tenaga untuk membantu keluarga-keluarga ini, kami di Garasi TV merasakan kita harus bagi kredit kepada beliau di atas usaha beliau yang tidak mengenal erti penat lelah itu, walaupun kita tahu bukan mudah. Jadi sebelum kita pergi ke lebih lanjut Tuan Syed, mungkin orang nak tahu siapakah Syed Azmi Al-Habsyi. Kalau kat Facebook tu orang panggil Syed Azmi. Siapakah Syed Azmi? Silakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih untuk Garasi Masyarakat kerana sudi jemput. Saya nak cakap bab ni pun tak berapa reti sebenarnya sebab takut. Biasanya kita dah tahu soalan tau. Tapi kali ni dia lain sikit dan saya rasa kelainan ni lebih organik. Kalau nak tanya siapa saya sebenarnya budak
Petaling Jaya, anak sulung 5 beradik Okey. dan belajar dalam jurusan ijazah sarjana muda farmasi. Oh, orang ubat. Orang ubat lah. Okey. Jadi saya kerja sebagai seorang ahli farmasi lama juga sehingga saya rasa saya berminat dalam bidang lain. Kalau terus terang cakap, kes-kes yang dikongsi tadi, saya sebenarnya lebih kepada warga emas asalnya. Asalnya warga emas, okey? Sebab sepanjang saya kerja di MUA Johor, MUA merupakan sebuah daerah di mana populasi warga emas yang anak-anak tak duduk sama tu tinggi. Jadi ini asal je lah asal je. Maksudnya ketika itu bertugas di MUA. Bertugas kat MUA. Jadi sebelum tu saya dekat Nilai, saya dekat MIRI Sarawak. Jadi yang tu kerja macam biasa, baru nak faham apa tu farmasi dan tugas dia. Tapi di MUA lepas dah biasa tu baru kita boleh tengok apa benda lain yang kita boleh buat. Jadi saya rasa antara skill farmasi saya yang menyebabkan saya mudah untuk berbual dan mendekati masyarakat. Dan daripada itu dan saya nampak banyak warga emas kan. Dari situ saya pilih lah. Cumanya di Malaysia ni akta pun tak ada. Lepas tu tak tahu mana nak start lah kalau dari segi kebajikan warga emas ini. Okey, sekejap. Maksudnya begini, tengah kerja farmasi tu, macam mana boleh dengan warga emas? Warga emas. Okey, jadi bila kita kerja farmasi di kampung macam Parit Jawa, okey. Jadi dekat situ semua klien saya orang tua. Faham tak? Jadi tapi yang ni bukan kita kata apa-apalah, tapi orang tua kalau kita layan, dia suka bercakap. Dia suka cerita pasal anak dia, cucu dia. Dan saya suka dengar cerita yang baik-baik pasal keluarga. Jadi saya tengah fikir, yang ni yang bagus, ni yang elok. Mesti ada yang tidak elok. Jadi macam mana kita nak baik pulihkan keadaan warga emas tu. Tapi tak dapat banyak sokongan sangatlah. Sebab benda tu dia tak seksi, dia tak sensasi. Jadi orang pun cakap, time dah tua ni kubur panggil mari, pergilah bertaubat, duduk kat masjid. Dan saya rasa bila saya tua besok, saya sekarang 44 tahun. Jadi kalau saya tua besok, saya rasa macam ni ke saya nak masyarakat pandang saya sebagai seorang warga emas. Jadi saya tak buat tu. Cumanya saya sudi nak kongsi dekat sini. Saya tak pernah pun kongsi kat mana-mana kecuali di Facebook. Saya menjaga seorang warga emas sekarang di rumah. Dah lebih 2 tahun. Anak-anak dia tak mau jaga dia atau suruh dia duduk sendiri. Jadi dia dah duduk dengan saya lebih 2 tahun. Dan dari situ dia bukan keluarga, bukan apa, tapi dari situ saya rasa seronok lah sebab dapat berbakti pada masyarakat memerlukan walaupun dia duduk dengan saya macam tu. InsyaAllah kalau ada ruang mungkin kita tambah lagi seorang, tapi buat masa ni baru satu lah. Maknanya sekarang ni Tuan Syed di rumah memang jaga seorang yang bukan saudara mara pun, tak kenal pun asalnya. Memang tak kenal lah. Duduk dengan Tuan Syed. Duduk dengan saya. Tapi okey lah, saya seronok. Yang tu sebab itu memang hasrat saya daripada dulu nak menjaga warga emas. Dan keluarga saya pun duduk tak jauh. Selang 2 lagu Siti Nurhaliza dah sampai. 7 minit. Itu yang saya dari kepala nak cakap 7 minit. 7 minit dah sampai, so tak jauh. Jadi diorang pun restu jugalah saya jaga ni. Okey. Ini tu cerita pada MUA lah. Ini cerita MUA masa mula-mula dulu. Masa jadi ahli farmasi, bantu warga emas di sekitar MUA. And then balik ke Kuala Lumpur. Ya. So bagaimana pula? Susah sikit bab tu sebab dia ada satu part yang saya tinggalkan kat situ. Di mana waktu di MUA, saya asyik ulang-alik Kuala Lumpur MUA. Dan saya buat satu program dipanggil I Want to Touch a Dog. Iaitu program untuk jangan takut pada anjing. Oh, saya ingat. Okey. Itu memang havoc program tu. Kontroversi habis. Oh, itulah permulaan si Azmi ni. Rasanya itu permulaan mana orang kenal kot. Sebab kita tak pernah fungsi untuk orang mengenali Azmi sangat. Tak. Tapi dia jadi macam tu. Jadi, kenalah berhenti kerja kan. Kena berhenti kerja tu. Kesan daripada program tu ke apa? Orang tak suka kan. Jadi, susahlah buka bisnes kalau orang tak suka. Jadi, kita pun cakap tak apa. So, saya berhenti dan saya balik ke KL lah. Sejak hari itu barulah bergiat cergas penuh dalam aktivisme ni. Maksudnya Tuan Syed buka satu NGO ke atau macam mana? Lepas tu, bila dah balik KL. Bila dah balik KL, decide nak buka satu NGO. Rasanya yang tu lagi molek dari segi macam mana kalau kita nak nampak dia lagi telus. Dan kita pun nak belajar sesuatu tu jadi lagi baik. Bukanlah shot sendiri je. Jadi kita buka NGO. Seorang kan? Ada 2-3 orang. Kami bertiga. Dan kita ada board kita. Total tu bukan 7 orang. Buka satu NGO. NGO. Yang dinamakan?
Nama dia Persatuan Untuk Anak Kita. Waktu tu program kanak-kanak saya dah lama buat. Jadi baru kita set lah. Jadi itulah cerita dia. Tapi kita tak nak bila fikir kalau nak buat baik, mesti buka NGO. Kalau nak buat baik, mesti join parti politik. Kalau nak buat baik, mesti bawah payung dana besar. Itu yang awalnya saya tak nak. Sebab kalau saya buat macam tu, jadi orang lain akan fikir itu je lah cara dia nak bantu orang. Padahal waktu saya mula-mula dulu, kita buat gerak kerja sendiri saja. Jadi saya rasa tu lagi manis lah sebab tak kacau orang. Lepas tu kalau bagus, Alhamdulillah. Kalau tak bagus pun kita je. Jadi tak adalah malukan siapa-siapa. Tuan Syed, sebelum kita pergi jauh, ramai orang kata nak buat NGO ni kalau tak ada fund, tak boleh pergi. Macam mana pun kena ada duit. Nak buat program, nak buat apa. So, kena ada seseorang ke ataupun sesebuah pertubuhan ke ataupun mana-mana organisasi untuk fund NGO tersebut untuk bergerak. Tuan Syed macam mana? Terus terang cakap, mula-mula tu kita orang buat dengan kawan-kawan, duit kawan-kawan, dana kawan-kawan. Kemudian, sebab saya tetap kena fikir, okey, itu saya di MUA. Apa pula kata kawan-kawan saya dekat Kemaman. Jadi, dia bukannya bandar besar yang ada banyak fasiliti tau, macam Kuala Lumpur. Jadi, kita buat program-program macam free market. Jadi benda-benda yang zero cost. So sebenarnya cost tu ada keperluan. Kalau ada dia memudahkan. Yalah. Tapi kalau tak ada dia banyak idea lain. Jadi macam saya cakap tadi lah, saya banyak idea kan. Benda tu yang paling mahal, yang paling banyak orang suka lah pasal saya. Sebab saya tak lokek ilmu pasal idea. Sebab kekuatan ramai orang lain-lain. Jadi idea tu saya kongsikan, tapi saya dapat network, saya dapat kawan, saya dapat kontak, saya dapat barang lebihan macam jersey terpakai daripada orang lain bagi kat saya, so saya boleh guna pakai benda tu. Jadi kita buat program-program yang mulanya tidak memerlukan keuangan. Kemudian bila dah start buka NGO, baru keuangan tu kita nampak lebih memudahkan dan kita dapat pergi jauh, bukan setakat kawasan keliling je. Jadi dapat pergi satu Malaysia. Kemudian dari situ dia membantu. Tapi kalau tanya saya lah, jangan terus rasa mesti ada dana baru boleh buat kerja tu. Bukan semua. Kadang-kadang dia ada ikat perut tu dalam 3 ke 6 bulan, baru kita betul-betul nampak kekuatan kita apa dan baru kita boleh start. So kalau anda mempunyai bakat macam menulis, bakat buat poster, kadang-kadang benda macam tu boleh pergi jauh tau dari segi dana lain. So jangan putus semangat sangatlah pasal dana tu. Dan persatuan saya pun sebenarnya, because kita faham susahnya jadi grup baru yang tak dikenali, kami pun fund juga NGO baru. I see. Tu je. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mana baru menyertai sesi Hard Talk kita pada malam ini. Malam ini Garasi TV menjemput aktivis sosial yang terkenal, iaitu Tuan Syed Azmi yang akan memperkatakan mengenai perjuangannya dalam dunia NGO ini, cabaran-cabarannya, dan Tuan Syed juga akan berkongsi mengenai antara kerja yang mereka lakukan adalah untuk menyelamatkan anak-anak yang menjadi mangsa serangan seksual, sumbang mahram dan sebagainya. Baik, Tuan Syed, apabila mula-mula menumbuhkan NGO itu, Persatuan Anak apa tadi? Okey, saya nak potong dulu. So kerja menyelamatkan kanak-kanak tu sebelum NGO. Okey, sebab pada waktu itu dia tidak ada apa-apa keperluan dana. Cuma kita buka NGO bukan pasal dana lah, tapi maksud saya ialah waktu tu kita buat sebab kita ada skill, kita pergi belajar, kita pergi tuntut ilmu, kita baca dan sebagainya. Jadi skill itu yang kita pakai. I see. Okey. So NGO ini dia lebih pada nak buat penyusunan di mana hasil kerja tu kita boleh collagekan dia dalam satu bentuk yang boleh diguna pakai untuk pihak kerajaan. Dan orang boleh ambil dan nak belajar. Lepas tu dia ada audit dia dan sebagainya. Macam itulah. Okay? Tapi kerja dengan kanak-kanak ini, saya buat waktu dekat MUA lagi. Mana dekat MUA lagi, memang kita dah buat. Tapi ada banyaklah belajar sebab orang media kan, kewartawanan kan. Jadi dulu dia report semua tu, tapi kadang-kadang kita tak nampak macam apa yang kita boleh belajar daripada situ. Sebab pelaporan bukannya analisis. Tapi kalau dah banyak sangat kes yang melibatkan kanak-kanak, mesti kita timbul persoalan lah. Itulah fungsi masyarakat, untuk mempersoalkan, memperbetulkan, memperdebatkan apa-apa isu kat situ supaya kita lebih faham. Sebab tugas wartawan hanya melaporkan waktu itu. Jadi dia tak boleh nak analisis, tak boleh nak
kritikal sangat. Jadi saya waktu kat Muar tu tak ada, kalau tak ada kerja tu sibuk buat tu lah, macam mana jadi macam ni, macam mana jadi macam ni. Tapi kita cari jalan-jalan macam mana nak baik pulih hasil daripada media, sebab media memberi sokongan yang luas. Tapi dengan ilmu dia dapat sampaikan untuk elakkan. Semua family akan cakap, yang ni takkan jadi kat anakku. Automatik. Tapi bila kita tunjukkan bahawa anak orang lain boleh buat kat anak kita. Jadi itu baru timbulnya kesedaran. Tuan Syed, nama Tuan Syed ni, orang kata apa, mula menjadi perhatian apabila Tuan Syed selalu muncul dalam media memperjuangkan nasib anak-anak, kanak-kanak yang teraniaya begini. Bagaimana segalanya bermula? Kalau Tuan Syed boleh kongsi dengan kami di garasi ni, first case lah yang melibatkan penganiayaan seksual terhadap kanak-kanak ni yang dihandle oleh Tuan Syed. Jadi dulu kalau kita ingat ada kes Richard Huckle. Yang pedophile tu ya? Pedophile tu. So Richard Huckle tu dan malangnya kanak-kanak itu adalah kanak-kanak di Malaysia. Jadi semua orang baca, tapi sebab dia nama Mak Saleh, gambar Mak Saleh, walaupun dia berlaku dengan kanak-kanak Malaysia, orang tak ambil pot sangat. Kecuali yang cakap English. Yang Melayu kata astaghfirullahalazim, apa-apa macam tu je lah. Tapi tak ada siapa rasa ia berkait pasal anak-anak kita. Jadi pada hari yang sama di mana dia ditangkap di Malaysia, pada waktu itu keluarnya, bukan tular lagi tahu, tapi saya nampak ada satu gambar seorang kanak-kanak memakai baju renang. Dan komen-komen dalam tu tengoklah, kata macam dia punya alat kemaluan dia tu nampak tembam, mesti sedap dan sebagainya oleh lelaki-lelaki Malaysia. Jadi benda itu saya kata tak jauh bezanya dengan bagaimana Richard Huckle datang kat budak. Betul? So Richard Huckle ni dia nampak teruk sangat sebab dia berjaya sampai menyentuh kanak-kanak tu, ada sentuhan. Cumanya mula-mula sebelum mana-mana pedofil datang ke mangsa, macam itulah juga dia menormalkan dia. Macam tembamnya, putihnya, ni mesti sedap, kena ramas. Ayat-ayat macam tu adalah permulaan normalisasi terhadap kanak-kanak di mana akhirnya boleh jadi macam Richard Huckle. Jadi itu adalah kes saya yang pertama. Kalau boleh recall balik keadaan dia punya kes tu macam mana? Tak susah sebab waktu tu dia online saja, media sosial saja. Jadi kita mempersoalkan bagaimana perbualan-perbualan ini diokeykan dalam media sosial. Dan ada orang buat report, ada orang yang menyatakan benda ni salah, dan benda ni adalah daripada masyarakat Malaysia terhadap kanak-kanak Malaysia. Jadi itu permulaan je, dan waktu itulah baru kita sinkronisekan di mana kes Richard Huckle walaupun tak ditangkap di Malaysia, dan juga keadaan di Malaysia pada waktu itu disebabkan artikel yang saya tulis tu, pencampuran tu menunjukkan bahawa ia sebenarnya wujud dan berlaku. Dia bukannya isolate case. Kita nak kena faham ya tuan-tuan puan-puan, negara akan sentiasa mahu mencerminkan tempat kita selamat, tempat kita aman damai, itu tanggungjawab negara pun. Dengan adanya itu adalah investment, adanya ekonomi yang baik, orang pun rasa selamat dan tak takut. Tetapi pada masa yang sama kita kena mendidik untuk kekalkan selamat itu. So, itu kes yang pertama. Jadi bunyi dia macam tak sensasi tapi kesan dia besar sebab waktu itulah barunya adanya perbualan itu. Perbualan tu penting untuk menunjukkan, sebab kalau tak, kita dulu cakap, ni jadi dekat anak-anak Mak Saleh je, ni jadi dekat OKU je. Takkan berlaku kat Malaysia. Takkan berlaku kat Malaysia, takkan berlaku kat kita. Kita ada agama, kita ada sekolah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya memanggil ataupun garasi memanggil Tuan Syed Azmi untuk berkongsi mengenai kerja-kerja baik ataupun kerja-kerja amal yang dilakukan oleh beliau dan juga rakan-rakannya. Tuan-tuan berhak sama ada untuk mengikuti perbualan ini, ataupun kalau tuan-tuan mempunyai persepsi tersendiri, terserah pada tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bagi kami, tujuan kami memanggil Tuan Syed kerana banyak benda yang boleh kita ekstrak ataupun banyak benda yang kita boleh ambil pengajaran daripada kerja-kerja yang dilakukan oleh Tuan Syed Azmi dan rakan-rakannya. Tapi sekiranya tuan-tuan ada persepsi sendiri, kita tidak pernah memaksa untuk tuan-tuan mengikuti streaming ini, kerana kami tidak akan melayan sebarang bentuk kata-kata provokasi, soalan-soalan yang tidak ada kena-mengena dengan majlis ilmu kita pada malam ini. Dan insya-Allah, kalau ada soalan-soalan, saya dah nampak dah tu,
beberapa soalan-soalan tu. InsyaAllah saya akan tanyakan pada Tuan Syed sekejap lagi. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita kena meraihkan majlis malam ini sebagai satu majlis ilmu. Kerana bukan mudah untuk bawa tuan punya tubuh untuk datang sendiri untuk bercerita dengan kita semua. So terserah pada tuan-tuan dan puan-puan, kami tidak memaksa tapi kami sangat menghargai dengan kehadiran rakan-rakan garasi. Inilah satu majlis ilmu. Tuan-tuan bebas untuk mengikutinya. Dan tuan-tuan boleh bertanyakan soalan. InsyaAllah saya akan ajukan satu persatu kepada Tuan Syed. Kerana kehadiran Tuan Syed juga maknanya dia pun berani untuk berhadapan dengan penonton kita. Jangan risau. Okey, baik. Tuan Syed. Ini yang kita nak tanya. Tentang bila sebut Syed Azmi, orang akan ingat tentang kejayaan Tuan Syed untuk membantu keluarga-keluarga yang mana anaknya menjadi mangsa kepada serangan seksual bapa tiri, yang anaknya menjadi mangsa liwat di pusat pengajian agama dan sebagainya. Adakah itu memang orang kata forte NGO ini ataupun kebetulan banyak pula orang refer kes begitu pada Tuan Syed? So, NGO saya sebenarnya lebih kepada tempat selamat. Tempat selamat ni maknanya dia dekat rumah, sekolah, mana-mana sajalah kawasan selamat dan konsep selamat. Dan kes-kes seperti yang disebut tadi, sebenarnya ialah satu keadaan di mana ia tengah berlaku, orang bercerita tapi bila orang baca dia tak tahu apa nak buat kalau jadi. Jadi, kalau kita nak kata prevalence atau adakah saya mencari kes jenayah seksual sahaja, itu tak betul. Sebenarnya kalau saya bukanlah kata tak berminat, tapi kadang-kadang saya nampak yang ilmu tu ada tapi naratif dia tak sampai pada keluarga yang mengalami kes tu. Jadi, kita olah balik. Dan semua ini diajar oleh ramai lagi advocate yang lagi lama daripada saya, tapi dia faham bahawa bahasa yang saya gunakan untuk ke keluarga ini lagi mudah diterima. Jadi itu sebabnya kenapa saya kerjasama, sedangkan NGO ni lagi lama ada. Tapi saya cuma bawakan naratif yang berbeza. So dari situ baru saya belajar sebenarnya sumber mahram dia apa, keadaan dia macam mana, perasaan dia macam mana, kenapa mangsa jadi itu, jadi ini. Sehingga sekarang kalau orang tanya saya tugas hakiki saya pun, selain daripada penasihat mahkamah untuk kanak-kanak, apa yang saya buat ialah penyediaan mangsa itu sendiri, sama ada dia nak report tak report. Kalau dulu kita dengar mesti report. Tapi kali ini pun ada keadaan saya kata nak report lebih baik, ada keadaan saya kata tak report lebih baik. Sebab bila kita dah lama dalam bidang macam ni, kita dah tahu faham sistem, kadang-kadang yang ideal itu, susur galur itu kadang-kadang tidak praktikal. Dan sama juga macam bagaimana, saya rasa saya faham lah kalau orang marah kat saya kan. So minta maaf lah saya nak sebut kat sini, tapi pada waktu itu adalah pilihan saya yang saya rasa yang paling betul untuk dibuat. Jadi ada yang setuju, ada yang tak setuju. Cuma kalau ada kat keadaan tu, anda akan buat satu keputusan itu sendiri. Jadi perkara-perkara macam ni sebab dia melibatkan perasaan, dia melibatkan kesakitan, melibatkan kesan pendam dalam yang lama, mengakibatkan dia punya sistem belajar dia, keluarga porak-peranda, surutan ekonomi, banyak tau sebenarnya. So bekas-bekas bangsa yang dahulu bila dia hubungi saya sekarang, kalau dia kanak-kanak dia boleh panggil, oh abang saya tolong saya dulu waktu saya kena rogol. Jadi ayat-ayat macam tu yang diorang identify dengan saya. So dia sebenarnya dia memang tak glamour langsung kerja ni. Tak glamour kerja ni tak glamour. Dia tak glamour sebab budak-budak bila ingat saya, mak bapak bila ingat saya, dia ingat sebab saya tolong kes tu. Jadi dia ingat pasal kes. Dia bukan ingat saya sebagai kawan ke apa, tak, dia tak wujud. Jadi dan saya tak jumpa pun balik mangsa lepas selesai sebab saya tak nak dia ingat. Nampak tak? Jadi tugas ni tak senang lah. Kalau boleh saya pun honestly lah, sebab kejap check masa dulu. Sebab kalau dia lama sangat susah saya nak cakap bab ni, but honestly, to be honest, memang every day I wish I die lah. To be honest lah. Memang saya tak, kerja ni memang susah dan saya takut sangat hari-hari ada kes baru yang lagi susah. Macam kes mangsa kanak-kanak yang paling muda, agaknya berapa umurnya dengan saya? 6 tahun? 8 bulan. 8 bulan is my youngest case. Jadi, faham tak kalau saya tengok kes macam tu hari-hari, anda tak faham macam mana saya rasa walaupun muka saya senyum tapi saya buat lawak bodoh hari-hari pun.
Tapi dalam kepala saya tahu that bila dia dah terkena, dia tak sama tau. Budak tu tak sama. You jahitlah macam mana pun luka dia, you jahitlah macam mana pun parut dia, you bayarlah macam mana pun pergi terapis, tak sama. Dan bukan saya nak minta kesian lah dekat sini. Dan ini pun yang first kali saya setuju selepas satu insiden besar yang berlaku baru-baru ni. Tapi ambil lah. Kalau nak ambil apa-apa daripada apa saya buat ni, tolong ambil. Ambil alih lah, ambil lah. Sebab it's not easy buat apa yang saya buat dalam keadaan yang saya sentiasa kena bersedia, sentiasa kena jawab kalau ada kes datang. Tapi dalam keadaan yang paling adil untuk semua sebab banyak sangat mangsa cerita, kalau masuk kat polis pun, dia tetap jadi mangsa yang ditinggalkan sebab laporan dah ambil. Faham tak? Maknanya dia dah bagi laporan, lepas tu, okey, dah. Kita tengok mangsa, kita tengok dia punya tu, dia ni sejahat ni jadi apa. Tapi mangsa tu terkontang-kanting. So, it's not easy. Lagi-lagi sumpah mahram. Sumpah mahram kita kena fikir adik-beradik yang lain yang tak kena akan pandang dia sebagai, kau cakap betul ke bapak aku buat ni? Kau tipu. Itu bapak aku tau. Kau jangan main-main. Lepas tu, itu adik aku tau. Bapak kau tu adik aku. Macam tu. Lepas tu, mak dia pula, dia tak ada tempat tau nak berbual. Atau contoh satu lagi kes, Mahat Tahfiz Ittifiqiyah yang terbakar di Keramat. Tak ada siapa melawat keluarga yang bakar. Tak ada siapa melawat keluarga yang bakar waktu tu kecuali saya dengan Cikgu Rahyu dari buku jalanan. Sebab mak dia dan adik-beradik dia lain tak salah. Kalaulah dia didapati salah, dia je yang salah. Tapi mak dan adik-beradik lain tak salah. So, benda tu yang kita orang pergi tengok. Yang kita cari. Sebab lagi mudah menghakimi dan menghukum. Lagi mudah sangat nak menghakimi dan hukum. Tapi lagi susah nak duduk dekat satu tempat tu dan nak berlaku adil pada kanak-kanak lain keliling dia. So, sebenarnya bila orang kata, Syaril kan sebenarnya dia memang nak sangat saya fokus sumbang mahram tu. Saya faham kenapa, sebab dia susah nak handle. Okey? Dia ada patriarki, dia ada kuasa besar, dia ada macam-macam isu lain tau sebenarnya yang nak tulis pun tak faham kecuali kalau kita jadi mangsa tu. Okey? Tetapi tak ramai yang nak duduk cakap dengan mangsa, tak ramai yang nak layan WhatsApp dengan mangsa, tak ramai yang nak layan mak cakap, habis nafkah batin aku siapa nak bagi? Tak ramai nak layan benda macam tu. Tapi benda macam tu real sebab benda ni live. So, dan tak pernah saya kata semua keputusan saya itu adalah yang terbijak. Ada yang saya rasa laporan polis bila dia buat, saya rasa macam alamak, lepas tu silap sampai dia rasa malu kat diri sendiri. Saya ada satu jalan je dan kalau dia pilih jalan tu menjadi, jadilah. Kalau tak menjadi, memang teruk. Jadi, macam mana kan? Lepas tu, dia tak boleh setakat ada nama tau. Jadi, dan kita kena selamatkan orang, kita kena ada tempat. Kalaulah saya ada tempat macam tempat ni best tau. Kalau korang tak pernah sampai garasi ni, saya dah memang melilau tengok apa macam-macam kat sini. Kalau ada tempat senang tau, nak letak barang boleh, nak jual barang boleh kan apa. Tapi waktu kami selamatkan kanak-kanak, awal-awal dulu dengan tak ada apa-apa, tak tahu mana nak letakkan dia orang bila dia orang lari, bila curik-curik naik bas turun KL tak tahu mana nak lari. Saya tak ada tempat. Jadi saya cuma boleh buat yang terbaik apa yang saya fikirlah. Kalau memang saya harapkan orang lain boleh buat lebih baik daripada saya sebab hari-hari saya nak mati je. Bila saya kata mati tu bukanlah macam give up. It's not that. It's just satu perasaan yang dah cukup tengok. Dah cukup saya tulis. Dah cukup saya punya gambar tu saya dah malu nak tengok balik. So, tolong ambil cabaran ni dan lagi baik kalau kita dapat elakkan ni daripada mula. So, kalau ada yang lebih baik, please, tolonglah buat. Sebab I think I'm done. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pertemuan kedua saya dengan Tuan Syed. Pertemuan pertama kami berlangsung kira-kira 2-3 hari lepas di sebuah kedai mamak. Ketika itu saya mempelawa Tuan Syed untuk datang ke program wawancara kita pada malam ini. Dan antara perkara yang terkesan pada diri saya apabila Tuan Syed berkali-kali mengatakan, kalau boleh, biarlah dia mati. Kalau kita baca dari segi struktur ayat tu nampak macam, apa cakap macam ni kan Tapi ini nak menggambarkan pada Tuan Syed, nak menggambarkan kepada saya betapa beliau penat untuk berhadapan dengan benda-benda begini. Beliau telah penat berhadapan dengan kes
sumbang maharam, kes penganiayaan seksual kanak-kanak, remaja, gadis dah terlalu banyak. Sehingga kan, dan apabila ditambah lagi dengan benda-benda luar, seperti kes-kes kontroversi dan semua ni, menjadikan Tuan Syed seolah-olah tidak dapat absorb benda tu. Tapi saya percaya, kalau Tuan Syed tidak boleh absorb benda tu, dah lama dia give up. Tapi maknanya dah orang kata, I can say lebih 20 tahun dalam tak adalah, tak 20 tahun lah. 10 tahun. Yeah, it's about 10 years. Yeah. About 10 years dalam bidang ini, saya rasa Tuan Syed masih kuat untuk berhadapan dengannya. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Tuan Syed hadapi hari-hari? Ada satu benda yang kita mungkin tak dapat gambarkan. Dia pernah melalui suasana melihat bayi 8 bulan, seawal 8 bulan dirogol. Dia juga pernah melalui banyak kes-kes anak dirogol oleh bapa sendiri, kanak-kanak remaja dirogol, diliwat di pusat pengajian agama. Ini sesuatu benda yang kita orang biasa hanya baca tau Tuan Syed. Tetapi tuan-tuan, Tuan Syed berhadapan sendiri dengan mangsa. Baik, Tuan Syed, cabaran yang paling berat apabila berhadapan dengan kes-kes seksual, sumbang maharam apa ni, apakah cabaran yang paling berat, Tuan Syed? Saya rasa yang paling susahlah kerja ni, kepercayaan. Dan juga jawapan yang terbaik dalam masa yang tersingkat. Sebab untuk pandemik COVID ni, tindakan untuk membunuh diri tu amat tinggi. Dia tak boleh tersilap cakap, dia tak boleh cepat terguris hati, dan masyarakat akan cepat lompat untuk buat sesuatu yang luar jangkaan. Jadi, dan dia datang dengan ilmu. Macam saya cakap, kes saya pagi tadi pukul 4.30 pagi. Saya dah bangun waktu tu, dan dia ada tanya, anak dia dirogol. Dan dia tak tahu apa nak buat, tapi dia dah tak boleh tidur dah. Jadi saya jawab dalam satu WhatsApp, dengan keadaan mama itu saya jawab. Dan saya send tau. Lepas saya send tu, baru saya tersedar, apa kalau saya cakap tu salah. Saya baca balik, nasib baik semua dia betul. Cumanya, nak suruh bagi report ke tidak, saya jawab panjang tu. Sebab dia kata, kalau buat report, cara dia macam ni, faedah dia ni, kekurangan dia ini. Kalau tak buat report, cara dia macam ni, faedah ni, kekurangan dia ni. Bukan template pun. Dia memang khas sebab saya tahu umur dia, saya tahu kandungan tu dah berapa bulan. So, saya cakap macam tu, tapi akhirnya kata, jangan buang anak dia, jangan halau dia, jangan kata malu, sabar sekejap aja. So, part tu yang paling mencabar. Sebab, bila kes kita tu dia cakap, dia tengah prioriti dia lain tau. Dia macam, dia tengah sugul tau. Dia macam kalau, pendek katalah, kalau kita, tak kenalah kes macam tu. Tapi kalau kita kata, oh awak didapati kanser. Orang cakap apa waktu tu, kita tak faham. Kita tak dengar, kita kena ada orang lain tu, doktor tu sambung cakap sebab kita dah fikir, mampuslah aku ni kan. So macam tu juga keadaan mangsa tau. Jadi bila dia cakap, tu pasal saya suka WhatsApp, tu pasal saya suka live, tu pasal saya suka record. Sebab lepas tu dia tengok balik. So cabaran paling utama ialah memberi penerangan yang sesuai dengan orang itu. Itu yang paling susah sebab saya rasa it either big or break. Maknanya dia waktu tu boleh terima atau tak boleh terima. Dia faham tak faham. Dia boleh lari atau tidak. Jadi itu cabaran besar. Kalau cabaran lain, banyak orang tanya saya rasa dia tak sesusah sebagaimana kepercayaan pada mangsa itu. Dan itu yang paling besar lah. Saya harap nak cakap benda-benda yang lagi senang kot. Nak bagi tahu macam kekangan dia dari segi masa. Kekangan dia dari segi membuat perjalanan. Tapi it's not. It's actually bila dia berhubung dengan kita dan kita bersetuju nak cakap dengan dia, that's the part yang saya rasa buatkan habis kes tu aja memang saya lapar lah. Saya nampak ni. Jadi habis kes je saya akan terus macam memang rasa macam drain, memang rasa macam kering, dehydrated. Dan waktu tu lah kalau saya nak muntah ke awal-awal dululah kan, sebab kadang-kadang grafik kan, nak muntah ke, tiba-tiba rasa macam pengsan ke, lepas kes tu baru saya rasa macam tu. So itu cabaran. Dan awal-awal dulu bila saya tulis, orang marah, aktivis kanak-kanak lain marah saya sebab dia kata tidak melindungi mangsa. Jadi
Tapi saya try juga nak explain macam mana cara yang terbaik supaya benda ni boleh dielakkan daripada statistik yang kedua, ketiga, keempat. So kita tulis seberapa molek yang boleh. Jadi tapi cabaran juga tu sebab kita nak kena tekan dengan etika dan sebagainya. Macam itulah. Okey, cabaran dari segi mangsa satu hal. Sorry. Ada lagi satu. So kadang-kadang kita dah masukkan yang bersalah itu ke dalam penjara kan. So cabaran lagi satu adalah bila dia dah keluar. Atau dia tahan keluar. Tak semestinya bapak saya tak sebut siapa sini. Atau tahan reman atau kes NFA. Itu cabaran selanjutnya sebab lepas tu budak tu nak pergi mana. Jadi cabaran tu real lah. Benda tu real, ugutan tu real. Tapi saya tak pernah fikir tu sebab saya tadi memang fokus mangsa saja. Okey, mangsa satu hal. Ini yang mana yang kejadian yang berlaku dalam keluarga sendiri. Yang mak tak sanggup nak report, takut nanti suami dia kena tangkap, siapa nak beli beras, siapa nak cari punca rezeki. Yang adik-beradik lain macam Tuan Syed di awal tadi tak percaya. Kau ni tuduh abang buat, abang kita tak macam tu tau. Tu pun satu cabaran lagi. Lepas tu cabaran fizikal jangan ceritalah. Saya rasa mesti dah tentu dah ugutan nak kena pukul, nak kena bunuh ni ada. Nak berhadapan dengan tu macam mana Tuan Syed? First kita kena faham kenapa kita buat kerja yang kita buat. Okay? Kita kena tahu cabaran ni, memang saya tak sangka sangat dulu tapi saya yakin apa yang kita buat tu adalah terbaik untuk mangsa itu. Dan saya selalu rasa kalaulah aku buat ni tak betul, mesti tak datang kes yang selanjutnya. Tapi dia tak berlaku macam tu. Saya buat lagi banyak yang datang balik, lagi banyak yang tanya soalan dan kita nak ajar pun mak bapak macam mana. Dan mereka ini juga sebenarnya yang memberi sokongan kat saya apabila macam saya down ke apa kan. This family juga yang sebenarnya reach out. Selain daripada keluarga saya dan kawan-kawan saya lah. So, dan ada daripada diorang, ada yang tak setuju dengan cara saya bila saya kata, okey, kes ni dia setuju tak payah report okey, tak payah report. Okey, kita akan tu tapi kita akan cari. Contoh sumber mahram. Okey, satu kes sumber mahram, bapa dan anak lelaki. Bapa dan anak lelaki. Okey. Jadi dia malam-malam bapa masuk bilik macam itulah. Jadi dia tak nak report. Dia memang tak nak report. Okey. Jadi saya terpaksa setuju sebab kalau saya kata paksa report dan dia pergi report, bila tu polis tanya, tak tahu. Tak ada pun, tak, saya silap. Minta maaf lah. Anda balik. Habislah. Dan dia takkan hubungi saya lagi. Sebab dia rasa kalau dengan saya dia mesti nak paksa report. So tak nak. So saya kena cari jalan lain. Macam kita bagi tahu, kita kena plan lain untuk dia. Macam kesian budak tu, apa dia buat tahu sampai dia lumurkan najis dia sendiri kat kemaluan dia supaya bau busuk jadi orang tak nak datang dekat. Macam tu sekali. So dia tak standard kan jawapan tu, tapi kunci pintu lah, pasang kamera lah, jerit lah. We bagi tahu. Tapi ramai orang marah saya sebab itu tidak membantu kanak-kanak itu. Saya nak explain pun susah bila orang dah benci semuanya hodoh. Tapi saya cakap, kita tengah fikir siapa ni? Kita tengah fikir pasal budak yang belum bersedia lagi nak buat report. Bila dia dah sedia, nanti dia akan buat report. Tapi buat masa ni, malam ni dia cuma tak nak bapak dia datang. Jadi, cari macam-macam idea. Letak pewarna kat tangan lah. Kalau bapak dia selup, besok ni boleh buktikan kat mak lah. Macam tu sekali kita buat. Okay? Tapi, dan kita buat ni bukan untuk suka-suka nak check method yang berjaya. Kita buat ni sebab pada keadaan itu yang terbaik untuk mangsa itu. Mangsa pada laki-laki is very difficult nak bantu tau sebab mereka malu tu ekstra sebab dia laki-laki. Mangsa seksual lelaki dia lebih susah. Dia susah lah sebab orang kata tak luak pun. Alah. Faham tak? Jadi selagi you tak jadi mangsa, you tak ada hak nak cakap tu. Dan tak pernah saya jumpa ada mangsa kata, tak apalah Abang Syed, walaupun kena macam tu, tak luak pun saya ni. Tak ada. Saya tak pernah dapat ayat tu. Jadi dia punya dalam, saya tak boleh guna perkataan trauma sebab saya tak faham apa maksud dia itu kecuali mangsa tu. Tapi saya tahu dia rasa jijik pada diri dia sendiri. Okey? Jadi mana kita nak letak tu? Saya tak boleh kata pergi terapis, pergi kaunselor. Senang cakap. Macam mana untuk dia pergi sendiri tu? Itu pasal saya selalu senyap. Siapa kata idea yang baik, buatlah. Tapi pada waktu itu saya tahu mangsa bila cakap bagus semua ni, tapi yelah kan senang nak buat, nak report polis ni. Dan orang kata kena report polis supaya bapak dia tak buat kat orang lain. So maknanya bebanan untuk halang bapak dia tu bergantung pada bahu bangsa tu. Dan mangsa tu belum ready nak jadi hero untuk elakkan orang lain. So saya terpaksa fikir untuk dia dulu. So kerja-kerja macam ni
saya rasa dia wajar untuk kita betul-betul lihat dan bawa. So tak ada hebat mana pun. Kalau kata kejayaan saya tak ada, sebab dia seorang-seorang. Dia bukannya sampai kita buat dasar ke polisi. Dia Dahsyat satu je. tuan dan perempuan. Kalau kita dengar sampai mangsa melumurkan najis ke kemaluannya untuk elak dirogol oleh bapaknya. Dia tak boleh kata rogol tu sebab tu laki-laki. Kan Mana tak? lelaki? Kan dia budak tu laki-laki. Okey, budak tu lelaki. Okay. Maknanya dia sampai meletakkan Untuk najis mengelakkan daripada dicabuli. Dicabuli. Okey. Dahsyat. Ini kita dengar pun dah semacam apatah lagi orang macam Tuan Syed yang mangsa report sendiri pada dia, cerita sendiri satu persatu apa yang berlaku. Tapi nak cakap, waktu budak-budak kat asrama, melumurkan najis merupakan salah satu jalan yang paling berjaya. Antara budak-budak dalam asrama dulu, kalau senior suka kacau ke apa kan, dia buat macam tu. So, saya belajar daripada diorang juga, daripada mangsa juga. Tapi ini cuma kita dapat kalau dia percaya. Faham tak? Kalau dia percaya kat kita, baru kita dapat. Dan saya kongsikan dalam keadaan yang paling molek lah, walaupun anda rasa tak kena dengan nilai murni anda sendirilah. Yeah. Tapi it's not about me. Ada satu perkara orang lebih cakap kita ni lebih baik mencegah daripada merawat, nak cegah daripada merawat, cegah daripada merawat, dah jadi tak guna dah apa semua. Tapi bukan senang Cakap mudah lah Wah, kena try lah. Saya tak pernah give up nak try. Saya cuma give up nak hidup je kan. But saya tak pernah give up nak try lah benda-benda macam tu. Sebab saya nampak dia ada perubahan itu. Faham tak? Saya kena yakin bahawa setiap nilai kita yang kita nak buat yang lebih baik tu ada kesan positif dia. Walaupun kecil, walaupun seorang, tapi I think that's the satisfaction lah untuk kerja selamatkan kanak-kanak ni untuk semua. Ada kita ambil soalan satu ni. Menarik juga soalan ni, Tuan Syed. Daripada Will Danun. Dia kata, JKM kan ada bahagian kanak-kanak ni. Kenapa tak biarkan JKM je uruskan kes-kes ni? Komen sikit. JKM, okey. Bila kita dah ada JKM, dalam JKM tu dia ada pegawai pelindung. Okey, pegawai pelindung ni menyelamatkan kanak-kanak. Lepas tu akta tu dipinda, dia tambah lagi dengan pembantu pelindung. Pembantu pelindung terdiri daripada orang awam yang bukan JKM. So, memang kita akan sentiasa galakkan pertambahan itu. Tetapi, terus terang saya cakap, bahawa diorang sendiri tak cukup tangan. Memang tak cukup. It's not right nak letakkan tanggungjawab keselamatan anak pada orang lain. It's not sebenarnya. So, kena faham bila dia dapat bawa pergi hospital. Katalah polis yang bawa pergi hospital, dia kena tunggu dengan mangsa tu sampai habis doktor tu punya siasatan. Itu 8 jam. Masuk court lagi. Ini baru satu kes yang baru. Belum kes lama, belum kes dalam mahkamah. Jadi, itu tanggungjawab kita semua sebenarnya untuk membantu pihak kerajaan. Saya rasa JKM memang dah buat sehabis baik mungkin. Saya tengok kertas kerja dia, laporan dia, semua dia buat. Apa lagi kita nak minta daripada dia, kecuali kalau kita dapat bantu dia sama kat situ. Pada soalan tadi, bukannya JKM tak bantu JKM tu kira macam my hero lah. Especially Kuala Lumpur, Selangor, memang saya sayang semua saya punya pelindung kanak-kanak kat situ. Baik, Tuan Syed, kita minta maaf lah, saya selit sikit. Kita menerima banyak yang duk cakap pasal kes Bella lah apa semua. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kena faham, kes Bella ini masih lagi dalam kes mahkamah. It's a very sub judice to us. Sangat sub judice untuk sama ada di pihak garasi ataupun di pihak Tuan Syed untuk mengulas mengenai perkara ini. Tapi apa yang pasti, kes tu masih ada dalam mahkamah. So, tuan-tuan kena faham. Sebenarnya, Tuan Syed tidak ada masalah untuk menjawab setiap persoalan. Tetapi, kalau tuan-tuan fokus pada kes ni, daripada pukul 9 tadi, tuan-tuan duk tanya saya, supaya minta Tuan Syed kupas, it's a very sub judice sebab kes ni dalam mahkamah. So, kita tunggulah perkembangan di mahkamah nanti. InsyaAllah, kita doakan yang terbaik kepada masalah yang tuan-tuan, hashtag saya apa semua ni kan, kita berdoakan yang terbaik. Baik, Tuan Syed. Dalam menjalankan kerja-kerja kebajikan, sukarelawan, dia ada golongan memuji, ada golongan mengeji. Dalam kehidupan kita pun kita ada haters dan sebagainya. Apatah lagi apabila melibatkan diri dalam benda-benda sensitif, melibatkan keluarga dan semuanya, kes rogol, penganiayaan seksual apa semua. It's not easy. Apa yang drive Tuan Syed untuk terus
berusaha ataupun terus melibatkan diri ini walaupun Tuan Syed dihujani dengan pelbagai persepsi depan kiri kanan depan belakang? Sebab semua orang ada anak dia sendiri. Macam saya ada anak saudara saya. Dan anak saudara saya menjadi satu individu di mana bukan saja kita yang melindungi dia, tapi keliling kena lindungi dia. Dan dia kena dilindungi juga daripada kanak-kanak lain, termasuk dia perlu dilindungi daripada buat apa-apa kat kanak-kanak lain. Jadi saya punya drive tu, dia lebih kepada kalau kita tak didik sekarang, jadi semua anak-anak kita akan berisiko tinggi. So saya tak sanggup tu. Itu je sebenarnya. Drive saya adalah saya tidak sanggup kanak-kanak terdedah pada risiko dan kita terlampau lewat untuk buat apa-apa. Itu actually tu je drive dia. Dia tak ada apa-apa lain dekat situ. Sebenarnya tak bangga tau kalau ada buat kita handle banyak kes. Tak bangga. Ayat tu tidak membanggakan sebenarnya. Jadi ayat tu sebenarnya keadaan tu macam mencemuh tau keadaan kita di Malaysia sebenarnya. Kalau saya kata, ada banyak kes yang JKM selesaikan hari ni. Makna dia apa? Makna dia teruknya negara kita ni. So, kita nak elakkan tu lebih baik. Kita nak budak berani bersuara, berani tolak, berani kata tak nak, berani lari daripada permasalahan, berani sepak balik kalau orang nak buat jahat kat dia. Itu yang kita nak dan kita belum capai situ lagi. Teruk sangat ke kes? Ada yang tanya ni. Sejauh mana seriusnya kes sumbang mahram? Kita fokus pada sumbang mahram. Okey, dia macam ni lah. Kalau sumbang mahram, dia lain dinamik pasal mangsa dan pemangsa duduk serumah. Okey, dan selalunya kanak-kanak yang diasingkan daripada rumah tu walaupun dia tak salah. Jadi dia punya kesan tu lain. Tetapi generally apapun yang berlaku pada kanak-kanak tu dia tak akan lupa dan dia akan termenung dan apa-apa pun sampai besar. Jadi kalau kita kata teruk ke sumbang mahram ni adalah dia lagi teruk sebab orang tu adalah orang yang paling dia percaya. Jadi bukan rasa macam the trust has been broken kan? Macam orang yang paling dipercaya itu adalah orang yang utama mengkhianati dia dan menghalang hak dia untuk thrive sampai achieve dia punya potential hidup yang paling tinggi. Agaknya apakah punca? Ada juga soalan saya dapat ni. Root of causes yang menyebabkan berlakunya sumbang mahram terutama dalam pada masyarakat kita ni. Actually, sepanjang pengalaman Tuan Syed lah. Sebenarnya dah lama berlakunya sumbang mahram. Kalau tak kita tak ada haruan makanak. Kita takkan ada. Ada peribahasa tu maknanya dah lama dah memang mesti berlaku sesuatu. Selama ni sweep under the carpet lah. Mungkin atau selama ni dia tak report ke atau kita tak ambil kan. Jadi bukan makna tak ada. Tetapi antara punca-punca dia adalah dia sekarang saya letakkan yang number one is pornografi. Itu saya letak nombor satu. Sebab banyak orang kata dia boleh kawal kalau tengok porno, bukan dia buat apa-apa. Tapi sains pun dah menunjukkan, mula-mula tengok, lepas tu ketagih, lepas tu mencuba pada diri sendiri, cuba pada orang lain. Dan itulah jadinya. Jadi itu antara satu. Ada orang cakap kat saya, faktor-faktor yang saya baca macam kemiskinan, macam tekanan hidup, semua tu bagi saya tu merupakan satu bentuk macam pilihan. Faham tak? Macam jalan mudah nak lepaskan. So saya tak terima tu. Tapi pornografi atau apa-apa yang menyebabkan muskil. Lagi satu penyalahgunaan dadah. Dadah pun sama juga. Tapi banyak juga kes yang tak ada dadah atau yang macam tu kan. Jadi kalau dah pedofile tu it's a mental illness. Jadi dia rasa taksub dengan hak dia tu semuanya betul. So tu pendidikan. So faktor-faktor macam tu. Baik. Saya nak tekankan sikit soalan mengenai yang ahli keluarga sendiri tak percaya. Ini kita andaikan antara yang sedang menonton kita punya temu bual ni adalah mangsa. Apabila dia cerita pada mak dia cerita pada abang dia cerita pada nenek dia, bapa saya buat macam ni ataupun abang saya buat macam ni, masing-masing tak percaya, malah menyalahkan pula. Menyalahkan masa engkau saja nak reka cerita sebab engkau tak suka kat bapak engkau lah apa. Selalu saya rasa selalu benda ni berlaku Tuan Syed Ya, yang tu paling biasa. Kalau adalah di antara mangsa na'uzubillah lah yang sedang menonton kita pada malam ni Tuan Syed, apa nasihat Tuan Syed? Bukan saya kata senang tapi ni sebab dah biasa. Satu, maafkan diri sendiri. Anda tak salah dan yes, sebenarnya apa yang anda buat tu sebenarnya
adalah untuk diri anda sendiri. Tapi number one, you tak salah. Number one, apa yang orang cakap pasal anda tu tidak benar dan dia tidak mengalami apa yang anda alami. Ayat tu, bila kita cakap dekat orang, anda tak salah, maafkan diri, bukan boleh cakap sekali. Dia kena cakap banyak kali, berbulan-bulan. Cakap pada diri sendiri. Atau kita cakap, macam saya sekarang cakap pada bangsa kan. Right. So, memang hari ni saya cakap, lepas tu 2-3 hari saya cakap lagi. Macam tu keadaan dia. Anda tak salah. You tak salah. Kena ubahlah. Bukanlah macam template kan. Dia kena ubahlah. Tapi nak kena buatkan dia faham bahawa harga diri dia masih ada dan orang mungkin sentuh jasad dia tapi jiwa dia dan nilai dia adalah hak dia. Tak ada siapa dapat ambil tu. Nobody can take that away from you tau. Dia boleh sentuh, ambil kacau jasad you tapi dia tak boleh kacau dalaman you. Nobody boleh. Yang racun utama kat situ adalah daripada yang luar yang mengatakan bahawa dia yang salah, dia yang buatkan bapak dia masuk jail, dia yang menyebabkan mak dia miskin tak boleh bayar sewa, dia yang menyebabkan porak-peranda keluarga. Itu bukan tanggungjawab kat dia sebab orang yang buat kat dia tu bertanggungjawab melindungi dia dan keluarga. Dan itu orang tu dah fail dan orang itu telah diletakkan ke tepi untuk dihukum supaya dia bertaubat dan berubah. Dan apabila dia keluar balik, insya-Allah patutnya dia jadi lebih baik. Tapi bila kita fikir macam tu, siapa yang handle mangsa sementara itu? Dia punya trauma terapis dia siapa buat? So itu yang penting dekat situ. Nampak? Dia tak semudah nak cakap macam mana sebab dia bukan ada satu template Dia berbeza. Tiap-tiap orang tu mesti ada kes-kes dia. Lain, laki-laki pun lain, perempuan pun lain, umur pun lain, bangsa pun lain. Semua tu dia ada sebab budak dia adalah budak, dia bukan mangsa rogol, dia adalah budak bernama Markonah contohnya. Jadi Markonah ni special. Jadi walaupun dia kena macam tu tapi Markonah tetap istimewa. Jadi itu yang kita nak kembalikan keistimewaan. Setiap orang itu adalah istimewa dan bukannya statistik bekas bangsa. Bagi saya tak nampak tu bekas bangsa. Saya nampak dia adalah satu individu yang ada peluang untuk potensi dia pergi jauh. Alhamdulillah dengan jawapan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bercakap tentang ialah macam komen tadi, sexual predator ni. Dia bukan satu bangsa saja. Dia merentasi Jangan ingat kes Sumang Baharam ni hanya kaum itu saja Tuan Syed lebih fahamlah, dia telah melaluinya macam-macam daripada berbagai bangsa. Kita jangan menyalahkan keturunan agama dan sebagainya. Ini masalah sejagat. Untuk pengetahuan semua, kanak-kanak ni tak diskriminasi. Kita yang labelkan. Kita yang dewasa ni yang labelkan, dia tu budak baik, dia tu budak tak baik. Kita yang labelkan, dia tu alim, dia tu tak alim. Budak-budak bila hantar kat padang ramai-ramai 100 orang, dia orang main je antara sesama sendiri sebab dia tak diskriminasi. Itu memang sifat budak. Sifat budak mudah mempercayai, sifat budak mudah berbuat baik, mudah menerima yang baik. Sebab itu memang budak. Kita yang mencorakkan dia kat situ. Yes. Tuan-tuan dan puan-puan, diam tak diam Diam tak diam sudah hampir 1 jam kita ke udara. Dalam tempoh ini tuan-tuan boleh lihat sendiri bagaimana orang kata kesungguhan dan juga komitmen yang dibuat oleh Tuan Syed dalam menangani masalah yang datang menerpa. Pagi tadi pun sebelum nak datang pun sempat lagi ada mangsa WhatsApp kena rogon dan sebagainya. Benda ini dilalui oleh Tuan Syed hampir setiap hari. Bukan mudah. Sebab itu saya sendiri pun tidak. Saya rasa nak cari 1 dalam 1000 pun orang yang sanggup masuk ke dalam masalah ni. Kita paling kuat kat rumah kata apa? Oh kena rogol, oh kena ni, report polis lah. Itulah kita paling kuat pun. Tetapi Tuan Syed melihat 360 darjah tuan-tuan. Jadi mungkin tuan-tuan ada yang kata, apa sebab pula tak suruh report apa semua. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa macam mana yang dilalui oleh Tuan Syed, tuan-tuan duduklah di kursi dia. Tuan-tuan akan tahulah. Dia bukan ada satu jawapan ataupun satu template khas untuk menjawab kepada segala permasalahan ini. Tuan Syed, suatu ketika Tuan Syed menjadi perhatian ramai. Kemudian Tuan Syed di-sidelinekan, hilang berpuluh ribu follower di Facebook apa semua. Kan kalau orang lain tu mungkin dah tarik handbrake lah. Kan Jadi adakah Tuan Syed setelah apa yang Tuan Syed lalui ni, adakah Tuan Syed juga akan menarik handbrake? Kalau adilnya
bila kita buat sesuatu projek itu, contohnya untuk tempat selamat untuk kanak-kanak di Malaysia, dan memang impian saya satu hari nanti bahawa benda tu tercapai, jadi saya tak diperlukan lagi. Faham tak? Sebab benda tu jalan lancar. Saya tak nak macam 10 tahun masih buat benda yang sama. Maknanya dia apa yang saya buat ni tak berjaya lah. Okey. Tetapi nak tanya kat saya, memang saya cakap lah kepada semua haters, boleh tak? Boleh, silakan. Kepada semua haters, I think the best you doakan bahawa kalau saya dapat doa pendek umur, please do that for me. Okay? And then, no, it's not about mengada-ngada atau sedih tau. It's about you marah sangat sebab saya boleh tak nampak macam marah tu terlalu marah sangat kan. So, if I cease to exist, maybe you'll be happy. And I cakap ni bukan nak mencabar. I cakap ni because I understand you punya marah itu. You know? Dan ni bukan untuk yang ni je. Dia bukan ni je saya dapat dimarahi. Berlambat lagi. Orang kata saya liberal lah. Orang kata saya apa tu dengan LGBT tu cara saya tak tegas lah. Macam-macam. Tapi dia melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak ni adalah satu umur yang istimewa yang boleh diubah, diolah, boleh dididik, dibimbing, dipimpin. Menarik sangat ni tahu. Tapi bukan satu template untuk semua. And I want you to know that sebenarnya nak kata saya nak give up, memang kalau ikutkan kepala otak memang nak give up, nak stop terus. Okay? But and saya boleh fokus warga emas kan yang tak ada siapa kisah kan. So aman, damai, sentosa, you know, buat je warga emas kan. But I think kalau kita banyak sangat masa, find something more productive, asingkan kebencian. I think you will find some happiness sebab saya ni tidak ada makna dalam hidup you. I got nothing sebenarnya. I'm just doing untuk mangsa. So untuk masyarakat awam, I don't know apa yang saya boleh bantu anda sebab saya tak buat apa-apa untuk masyarakat awam. Saya hanya kerja bila berlakunya mangsa ada dan saya adalah penyediaan mangsa itu. Kita olah mangsa tu supaya dia okey sebab itu yang paling penting. But I'm not perfect. Saya tak ada ijazah sosial, saya banyak kekurangan, muka pun hodoh, berat badan pun teruk, kan? So, I'm not perfect. But, if everybody ada fungsi dan ruang dia untuk menambah baik sesuatu dalam masyarakat, I'm telling you, you will be so happy. Kalau nak baik pulih kuih koci punya resepi pun, ia satu kebanggaan sebenarnya. And you should try. Please, jauhilah. I think sifat negatif dan benci ni, please jauh. Pasal tak rasa ke masa dah makin pendek, orang keliling makin meninggal. And then, takkanlah kata-kata akhir kita, atau saya dengan Mas Syari kan, ialah kata-kata yang tak manis. Pasal after that, if I die, yang dia ingat ialah kita punya gaduh kecil tu. Padahal benda tu duniawi saja. So, objektif kita lebih luas. If you really love this country, kita patut cuba fikirkan yang itu. Yes, kalau anda kata saya buat silap dan you betulkan silap saya dan you buat lebih baik. Because the children still jadi mangsa. Tidak ada apa-apa yang berubah daripada itu. So, itu memang harapan saya lah. Minta maaf sangat sebab saya tahu nanti orang kata nanti masuk neraka, doa tak baik dan sebagainya kan. But if you really want to know, and saya cakap ni sebab waktu first time jumpa di kedai mamak dengan Syaril, I think I can be honest. And because dia dulu wartawan kan, so I think he can read tau kalau I tipu atau fake it. He can read it. So I was thinking kenapa penat nak buat tu. Baik cakap je terus terangkan. But that's how I feel. Every day I feel that way. Mungkin dengan perasaan ingin mati pada setiap hari, mungkin menyebabkan saya rasa buat yang terbaik pada hari itu sebab nanti dah tak ada. Jadi mungkin tu yang positif. Tuan Syed, tadi saya tanya... Patutnya tu last. Tak apa. Saya nak tanya juga benda ni. Saya rasa kita ada kurang satu benda. Tadi kita tanya kalaulah mangsa tengok benda ni, apa patut dibuat. Sekarang ni kepada keluarga mangsa. Yang tidak begitu percaya, takkanlah bapa engkau sanggup buat, takkanlah abang engkau sanggup buat, takkanlah ustaz engkau sanggup buat. Apa nasihat? Okey, untuk keluarga mangsa, saya faham rasa kecewa tu wujud. Saya faham semua kata-kata, tak mungkin, kau kan miang, kau kan yang keluar. Semua tu saya faham dan logik datang daripada mulut sebab selama ni tak nampak benda tu wajar berlaku. So, kemarahan tu saya faham dan saya selalu dapat bila mak bapak, tuan saya rasa anak saya ni bohonglah, dia ni memang gatal miang, dia saja dengki bapak dia, bagai-bagai. Kan? Saya faham. Tetapi pada waktu itu, anda nak selamatkan siapa? Anda fikirkan siapa? Cakap terus terang. Kalau anda fikir diri anda, bakarlah anak tu. Kalau anda fikir anak itu, pendam dan simpanlah. Kena bakarlah kita. Dia macam tu. Saya bila datang kes macam tu, okey, sekarang saya nak tahu, kita percaya budak ke tak? Kalau kata tak, kita buat cara tak. Kalau kata ya, kita buat cara ya. Sebab cara dia berbeza.
So untuk keluarga mangsa, sebab dia tak jadi kat anda dan anda rasa macam ada banyak lagi hal lain yang lebih penting daripada maruah dan daripada harga diri, daripada perasaan anak itu, I understand dan saya terima tu. Dan benda tu pun kita akan cuba bantu, bukan kita, maksud dia masyarakat boleh bantu juga. Tapi kena faham bahawa masa depan dia bergantung pada tangan anda yang menyokong. Dia tak ada orang lain. Dia ada satu je bapa, dia ada satu je mak. Itulah adik-beradik dia. Jadi nak sokong dia ke tidak? Kalaulah, kalaulah dia berdusta. Okey? Katalah mangsa tu tipu. Okey, kata mangsa tu akan terkeluar juga penipuan itu. Tapi kita sebagai ibu bapa dan keluarga bagi dulu sokongan sebab budak tu tak ada siapa-siapa. Dia ada saya pun sekejap je sebab saya kena kembali pada keluarga. So, kalau dia dan kita bukan penyiasat, kalau buat report, polis yang siasat bukan kita. So, polis lagi pandai menyiasat, dia akan siasat lah. Jadi, dia akan tahulah siapa yang bohong. So, buat macam tu je. Tuan Syed, Yes. apa yang anda nak dikenang? Sama ada selepas dah stop buat kerja ni ke atau bila dah tak ada di muka bumi ni? Saya dah jawab ni dulu 4 tahun je lepas. So, jawapan dia sama. Saya tak mau dikenang actually. I don't want. Just leave me and my family alone. That's it. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Dalam tempoh 1 jam kita mendengar isi hati Tuan Syed Azmi Al-Habsyi. Ya, banyak komen yang kita terima. Alhamdulillah, banyak yang memuji, banyak yang berterima kasih kepada Tuan Syed. Ada juga yang masih lagi berkisar soalan bela dan sebagainya. Seperti kita kata tadi, yang mana kes mahkamah kita serahkan pada mahkamah. It's very sub judice to us to answer all those questions. Terima kasih pada Tuan Syed Azmi kerana sudi memenuhi jemputan kami. Bukan Tuan Syed yang minta nak datang, kami yang minta bawa ke sini supaya kita nak dengar daripada Tuan punya tubuh badan sendiri. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Mungkin ada kata-kata akhir kepada Garasian dan penonton di luar sana? Saya nak minta maaf juga kalau kata-kata saya ni sebenarnya mengguris hati perasaan siapa-siapa. Tidak ada niat macam tu pun. Tapi memang saya kata kalau saya tak sayanglah kerja saya ni, saya tak buat sehabis macam ni. Anda pun sama dan teruskan usaha anda satu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sesi sales. Kita ada barang baru yang sampai. Panas. Jangan lupa dapatkan selepas ini bersama Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad. Sekian. Bye.